Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Marlina Manaf. Vietnam hujung minggu lalu memulakan proses saringan besar-besaran ke atas kumpulan berisiko di Ho Chi Minh bagi mengesan varian baru COVID-19 dan ini susulan penemuan varian hybrid di negara itu. Dan di Malaysia sendiri, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pernah mendedahkan virus COVID-19 jenis variant of concern telah dikesan di setiap negeri di Malaysia, terutamanya jenis B1351 atau varian Afrika Selatan. Dan apa yang boleh difahami, amaran beliau bahawa besar kemungkinan sudah berlaku penularan meluas dalam komuniti bagi sekurang-kurangnya satu jenis VOC di semua negeri. Di talian bagi membincangkan hal ini adalah Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Awal tadi saya pernah nyatakan bahawa Vietnam sudah mula proses saringan besar-besaran untuk kumpulan berisiko. Adakah langkah ini wajar dilaksanakan di Malaysia berdasarkan kenyataan Dr. Nur Hisham bahawa sudah ada variant of concern di setiap negeri ini? Ya, kalau kita lihat ada tiga lagi variant of concern. Tapi saya rasa concern yang dikatakan ada di Malaysia sekarang variant of concern daripada South Africa tadi. Langkah yang dilakukan oleh Vietnam untuk melakukan testing merupakan satu langkah yang sesuai dengan keadaan situasi di negara mereka. Tapi apa yang kita harus lihat bahawa di Malaysia situasi agak berbeza. Kerana di Vietnam mungkin kes ini tidak sebanyak di Malaysia. Jadi mereka melakukan mass testing untuk mendapatkan kes-kes yang belum lagi dilaporkan. Tapi kalau sebenarnya kita mempunyai kes yang banyak, saya sangka yang lebih sesuai adalah seperti mana yang dicanangkan oleh WHO untuk mengatasi masalah varian baru ini adalah dengan meningkatkan usaha untuk memberikan vaksinasi dengan cepat mungkin. Ini akan menyelesaikan masalah sebenar dalam varian baru ini. Kerana lebih banyak kes yang terjadi, maka lebih banyak berlaku kemungkinan berlakunya varian-varian baru ini. Jadi kalau kita melakukan mass testing sebenarnya di Malaysia, kita akan cuma mendapat lebih banyak kes dan ini akan menyebabkan kebanyakan kes simptomatik dan akan menyebabkan lebih banyak kes ini cepat dimasukkan ke hospital dan ini akan tambah crowded, tambah beban kerja terlebih banyak lagi. Jadi pertama sekali adalah cepatkan vaksinasi. Kemudian yang keduanya lakukan SOP seperti mana yang kita adakan sekarang. Dan langkah yang ketiga yang boleh dilakukan oleh Malaysia sekarang kalau kita betul-betul mengetahui bahawa kemungkinan besar ada berlaku varian ini adalah meningkatkan penyelidikan kita untuk lihat apakah varian baru ini betul meningkatkan tahap infectivity seperti mana yang didapati di negara lain. Dan juga sekarang ini data mengenai tahap keparahan pesakit yang mendapat varian baru ini belum lagi mempunyai data yang lengkap. Jadi saya harus dilakukan apakah kes kematian kita yang tinggi di Malaysia ini ada varian baru ataupun tidak. Kajian ini harus dilakukan. Jadi data-data perlu kita kongsikan pakar yang punya kepakaran untuk melakukan analisis data yang terperinci yang berada di universiti dan sebagainya. Tingkatkan penyelidikan ini supaya kita mendapat maklumat yang jelas. Pada masa sekarang tidak ada lagi bukti mengatakan bahawa varian baru ini walaupun mempunyai tahap infectivity yang tinggi tapi tidak menunjukkan atau memberikan tahap keparahan pesakit yang tinggi. Tapi terlihat kematian adalah tinggi. Apakah ini dikaitkan dengan varian baru? Jadi ini harus dilakukan. Jadi varian baru ini mempunyai kesan yang negatif dari segi persepsi rakyat apabila kita lihat dari segi penerimaan mereka terhadap vaksin, kerana ramai yang bertanyakan apakah varian baru ini menyebabkan vaksin yang sedang kita gunakan kesan. Tapi daripada maklumat yang kita ada, segala vaksin yang kita ada sekarang ini, terutama sekali vaksin yang menggunakan teknologi mRNA dan sebagainya, maksud juga Amerika, semuanya berkesan walaupun untuk varian of concern dan juga varian of interest. Jadi masyarakat tidak harus khawatir kerana vaksin ini masih lagi dapat memberikan liputan yang ataupun perlindungan yang sesuai walaupun ada varian of concern yang berlaku di negara kita. Jadi ini harus kita perjelaskan kepada ahli masyarakat supaya tidak akan mengganggu penerimaan vaksin oleh masyarakat di negara kita.
Baik, Datuk. Kita bercakap secara hipotesisnya, seandainya situasi seperti yang Datuk gambarkan tadi yang berlaku di Vietnam kerana mereka ada kesan kes yang tinggi, seandainya hipotesisnya berlaku di Malaysia, model macam mana yang rasional dilaksanakan kalau kita pada satu ketika perlu melaksanakan mass testing untuk golongan berisiko ini sebenarnya? Apa yang saya sebutkan tadi di Vietnam, mereka melakukan perkara tersebut kerana bilangan kes mereka lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Saya katakan bahawa di Malaysia mungkin mass testing ini untuk mengatasi masalah varian ini bukan jalan yang terbaik. Betul. Jalan yang terbaik adalah mempercepatkan vaksinasi kerana kes kita terlalu tinggi. Kalau kita melakukan mass testing, lebih banyak kes akan kita deteksi tapi tidak ada tindakan yang diambil. Jadi untuk menyelesaikan masalah tidak ada atau dapat memutuskan dapat mengatasi masalah varian baru ini, langkah yang harus dilakukan adalah memberikan tumpuan serius supaya kita mempercepatkan memberikan vaksin. Ini dicanangkan oleh WHO dalam mengatasi masalah ini. Tapi Datuk, akan Datuk melihat kadar pemberian vaksin ketika ini akan dapat menangani isu yang kita hadapi ketika ini? Sebab pada peringkat ini kita ramai pihak mengakui ia berlangsung ataupun pemberian vaksin ini berlangsung pada kadar yang sangat perlahan yang belum accelerate ke tahap yang sepatutnya lagi. Ya, kita harus kaji dengan terperinci di mana yang halangan yang berlaku. Saya lihat halangan sekarang bukan disebabkan oleh bekalan vaksin yang tidak mencukupi, tetapi disebabkan polisi kita yang tidak jelas, koordinasi yang lemah di antara berbagai sektor. Pada masa yang sama juga rakyat menghadapi masalah kesukaran untuk menangkan akses kepada vaksin tersebut. Misalnya pandangan daripada pihak yang terlibat, misalnya klinik-klinik swasta. Kenapa kita mengharapkan klinik swasta daripada memainkan peranan untuk memberikan vaksin? Kalau kita menghadkan ini akan menyusahkan rakyat untuk vaksin tersebut. Jadi kita harus dengan segala halangan, walaupun kecil sekalipun, harus kita atasi dan kuncinya adalah supaya penduduk mempunyai akses dan boleh walk in saja di mana-mana klinik dan sebagainya untuk mendapatkan vaksin tadi. Ini harus kita usahakan. Jangan persukaran menyusahkan rakyat untuk mendapatkan vaksinasi ini. Kadang-kadang ada polisi-polisi yang dibuat yang tak masuk akal, yang mana menyusahkan ahli masyarakat untuk mendapatkan akses. Ini yang harus kita putuskan. Dan harus kita benarkan juga pihak-pihak lain membeli vaksin sendiri dari luar negara kalau kerajaan tidak berupaya untuk membawa masuk. Jangan mengharapkan bahawa vaksin ini dibekalkan oleh satu channel saja. Kita mengharapkan semua dibekalkan oleh satu syarikat saja, maka ini menyebabkan susah untuk kita mendapatkan vaksin tadi, dan pada masa yang sama ada pihak yang ada kesempatan untuk menaikkan harga kerana mereka mempunyai monopoli. Ini merupakan masalah besar yang kita bekalan vaksin saja, tetapi polisi dan juga kolaborasi di antara pihak-pihak yang terlibat tidak dilakukan dengan secara umum, dan kita belum lagi melihat perkara ini dilakukan. Okey, Datuk katakan tadi berkenaan dengan mempercepatkan memberi lebih banyak akses kepada vaksin. Tetapi kita dah laksanakan juga perintah kawalan pergerakan lockdown, dah laksanakan proses vaksinasi. Apakah lagi yang kita perlu laksanakan? Apa lagi yang kita belum ada untuk kita tambah kepada usaha-usaha yang sedang dijalankan ketika ini untuk kita memastikan penularan jangkitan COVID-19 boleh dihentikan pada kadar secepat mungkin? Itu yang saya katakan tadi, walaupun usaha untuk meningkatkan meningkatkan pemberian vaksin, usaha yang dilakukan ini tidak optimum. Ini yang harus kita berbagi lagi. Mengenai lockdown pula, kadang-kadang kita lihat apabila berlaku lockdown ini akan menyusahkan untuk mendapatkan vaksin, nak bergerak untuk mendapatkan vaksin dan sebagainya. Jadi apabila kedua-duanya dilakukan, satu, kita nak meningkatkan mobiliti rakyat supaya mereka boleh pergi mendapatkan vaksin. Kemudian kita ada pula lockdown. Ini harus ditangani dengan kadang-kadang kedua-dua tindakan ini akan bertentangan dari segi usaha kita untuk memberikan akses vaksin kepada ahli masyarakat. Oleh itu, setiap tindakan yang kita lakukan untuk menghadapi masalah COVID-19 ini harus mendapat perhatian, juga diberikan perhatian penuh apabila pakar-pakar memberikan nasihat. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa bukti dan juga tanpa nasihat daripada pakar yang terlibat. Ini yang akan merugikan. Misalnya baru ini kita lihat bahawa sanitasi, ada pihak yang melakukan sanitasi di pembersihan daripada bangunan dan sebagainya.
jelas ini menunjukkan bahawa ia tidak berkesan daripada laporan yang dan juga cadangan-cadangan di WHO. Kenapa pembayaran ini dilakukan? Ya, Kita tahu semua pihak untuk berusaha, tetapi dengan melakukan pembayaran, koordinasi harus dilakukan dengan jelas dan pandangan-pandangan daripada mereka yang pakar yang memberikan pandangan supaya tindakan dilakukan berdasarkan bukti jelas. baik. Okey. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar kesihatan awam, mengulas tentang kemungkinan untuk melaksanakan proses saringan besar-besaran, tapi Datuk telah katakan tadi pelaksanaan proses saringan besar-besaran ini tidak rasional dilaksanakan di Malaysia atas sebab kes jangkitan yang terlampau tinggi, dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.